عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang saya kasihi dan yang saya muliakan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Sebelum saya teruskan kuliah ataupun tazkirah saya di petang yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian yang belum berniat iktikaf, bagi tuan-tuan yang belum berniat iktikaf, ibu-ibu kat belakang sana, kalau belum berniat iktikaf, sila berniat iktikaf mulai sekarang. Oleh itu, kalau selepas ini ingatlah, kita ingat sama-sama, masuk saja ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa. Sebab kalau ni tuan-tuan, kadang-kadang kita leko, kita lalai. Kadang-kadang sebab masjid ni pun baru lagi dibina. Tuan-tuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan yang tak berapa lama lagi yang akan menjelma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapat kemudahan yang diberikan ini adalah merupakan suatu kelebihan, kemudahan untuk tuan-tuan sekalian untuk menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti datang ke masjid, masuk kaki nak masuk saja niat i'tikaf. Terus baca doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau, ya Allah. Doa begitu. Jangan lupa. Kalau tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan, kadang ke 5 waktu, tuan-tuan datang ke masjid, berbetulan dah pencen. Nak buat apa ke rumah kan? Alhamdulillah. Allah masih panjangkan usia tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Dah pencen, badan sihat lagi. Alhamdulillah. Dulu sebelum pencen tuan-tuan, masjid pun tak nampak. Sibuk cari rezeki untuk makan anak dan keluarga kita, tuan-tuan. Kadang-kadang sembahyang pun kita tertinggal. Tetapi dah pencen ni, alhamdulillah, Allah beri kekuatan untuk tuan-tuan datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
Gunakanlah peluang yang ada tu tuan-tuan. Kita cover balik, kita ganti balik. Ya, kita cover balik, kita ganti balik. Inilah bekalan yang cukup mahal untuk kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mana kita dimasukkan nanti ke alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang jangan lupa Oleh itu mudah-mudahan yang sekasihi dan yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang berbahagia ini, di saat mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tuan-tuan, sebanyak 2 bilion lebih kurang. Kita di antara ramai-ramai itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di hari-hari yang terakhir, di minggu-minggu yang terakhir di bulan Syaban. Ni tuan-tuan, sebab doa yang kita panjatkan mulai 1 Rajab dahulu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkahan pada diri aku ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Mohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan Allah pilih diri kita berada di bulan Rajab telah selesai, dan Sya'ban ni tuan-tuan, Allah berikan kekuatan pada diri kita tuan-tuan untuk kita nak memperbanyakkan amalan-amalan kita. Ni tuan-tuan, solat kita, puasa kita tuan-tuan, kemudian mungkin sedekah kita. Tu di antara ni. Oleh itu tuan-tuan, menjelang Ramadan yang tak berapa lama lagi, yang kita akan sambut lebih kurang dalam tempoh masa 10 ataupun 11 hari lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, dan kita pun telah melalui malam nisfu Sya'ban. Dah lebih kurang 3-4 hari yang lepas, di mana malam nisfu Sya'ban itu tuan-tuan satu malam yang cukup istimewa. Amalan-amalan kita pada malam berkenaan terpulanglah. Adakan malam tu majlis ilmu pun, tazkirah pun tak jadi masalah. Kita baca Yasin pun tak jadi masalah. Nak baca surah Al-Baqarah pun baca, tak ada hal. Yang di pada malam itu tuan-tuan, kita buat sesuatu untuk kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban, di mana pada malam yang berkenaan dan segala amalan-amalan kita itu akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara amalan-amalan Nabi di bulan pertengahan Sya'ban itu tuan-tuan, Nabi berpuasa. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, sebab di saat amalan-amalan aku itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa uhibbu, dan aku amat gembira sekali saat itu aku sedang berpuasa. Ni amalan-amalan tuan-tuan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan tuan-tuan untuk kita beramal. Pulun kita beramal dengan sebanyak-banyak yang mungkin. Puasa kita, sedekah kita, silaturahim kita, solat kita, semua yang wajib itu kita mantapkan, kita perkemaskan. Yang sunat itu kita perbanyakkan, kita lakukan. Tetapi ada satu amalan kadang-kadang tuan-tuan kita terlupa. Di antaranya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah bulan yang cukup barakah. Oleh itu saya menyuruh tuan-tuan, bagi siapa yang ada kedua orang tua lagi, walaupun duduk di utara ke, di selatan ke tuan-tuan,
Tak kira lah. Kalau ada di England tu, di London tu, mungkin tak dapat nak pergi lah. Mungkin berada jauh, naik kapal terbang mungkin tak mampu kita, tuan-tuan. Berada di Semenanjung ni, tuan-tuan. Ya, di bulan yang barakah ni, tuan-tuan. Jangan lupa ziarah di mereka. Andainya mereka dah mati, dah wafat, dah lama dah wafat. Ya, berbaktilah kepada mereka. Oleh itu pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan, saya ingin membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih lagi di saat kedua-dua orang tua itu telah diwafatkan ataupun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita nak berbakti kepada mereka saat mereka dah tak ada dah? Mereka dah wafat dah. Oleh itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi qala bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha qala na'am as-salatu alayhima wastighfaru lahuma wa inqazu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, tuan-tuan, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, ya, bahwasanya beliau telah berkata satu hari, ya, bainana, satu hari sedang kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, tuan-tuan, mereka ni kalau boleh 24 jam itu nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa demikian? Allahu akbar. Sebab mereka ni sentiasa bersama dengan Nabi, sebab mereka ni sangat sayang kepada Rasulullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Kita, tuan-tuan, kalau satu hari, tuan-tuan, bersama dengan mati besar kita, kalau mau benar, ada satu program kat tempat, tuan-tuan, MB kita datang, gak giang, tuan-tuan, dapat ambil selfie dengan dia pula. Oh, bapak giang simpan gambar tu, tunjuk dengan anak cucu kita. Tengok MB. Ini dengan siapa? Ini dengan kekasih Allah. Gelaran yang mahal, tak ada yang lebih mahal, yang lebih mahal lagi. Tak ada gelaran yang paling hebat daripada itu. Ni kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cakaplah makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jibril, Arash, Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, mulia, tapi kemuliaan mereka itu tidak boleh mengatasi kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab, tuan-tuan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, mereka nak sentiasa, kalau boleh, biarlah 24 hours itu dengan Nabi. Tetapi tak boleh, sebab pada waktu malam Nabi balik ke rumah, ya, Nabi ada keluarga, Nabi ada anak, isteri dan juga sebagainya. Banyak kisah-kisah, tuan-tuan, yang menceritakan bagaimana seorang sahabat itu dia sentiasa merindui
akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mereka merindu nak lihat wajah Nabi? Sebab lihat wajah Nabi itu dah dapat pahala. Allahu akbar. Hari ini Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Wajah siapa kita nak lihat? Ni tuan-tuan. Wajah siapa tuan-tuan? Atau sebab bagi siapa yang ada ayah, lihat wajah mak ayah kita. Dapat pahala. Salam, cium tangan ni. Ini tuan-tuan kita salam nak cium tangan mak ayah kita pun kita tak nak. Kalau duduk kampung tuan-tuan, sebab apa tak cium tangan mak abah kau? Bau lantun. Tu lantun tak? Bau sigarap. Sigarap lantun yang busuk tu lah. Belanja ke sekolah. Sampai kau masuk kolej, sampai kau masuk sekolah universiti. Dan hari ini kau jadi DO. Hari ini kau jadi KSU. Hari ini kau jadi Montori dan juga sebagainya. Tapi tak nak cium. Ya, kedua tangan ibu dan ayah kita. Allah, hari ini mereka dah tak ada tuan-tuan. Oleh itu boleh tak kita nak berbakti? Ini Nabi tunjukkan. Kalau tak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tuan-tuan, kita tak tahu nak buat macam mana. Itu sebab apa-apa yang berlaku kepada sahabat Nabi zaman Nabi hidup dia tuan-tuan merupakan satu perkara yang menjadi ikutan kita. Sahabat tunjukkan berlaku ini sebab tu zaman Nabi itu masih hidup. Nabi tunjukkan boleh tak nak berbakti saat abah dan emak kita dah tak ada dah. Oleh itu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Sahabat kata, ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, izja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Ni tuan-tuan ya. Kalau kita sebut lelaki saja, orang perempuan yang kecil hati pula. Balik orang lelaki. Apa yang berlaku kepada orang lelaki itu juga, yang berlaku itu itulah panduan juga kepada orang wanita, seorang perempuan. Ni tuan-tuan ya. Memanglah lelaki yang lalu tu. Takkan perempuan tuan-tuan zaman Nabi dan lalu tak tentulah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak manislah begitu. Oleh itu lelaki itu lalu tiba-tiba dia datang depan Nabi. Lalu lelaki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Apakah masih ada peluang ya Rasulullah untuk aku berbakti atau untuk aku membuat kebaikan kepada kedua-dua mereka setelah mereka meninggal dunia ataupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dulu kita sering berbakti tuan-tuan, alhamdulillah. Ya, seperti pada perintah Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Difardukan ataupun dituntut. Ini tuan-tuan, bagi seseorang anak, bagi seseorang itu, ia pertama sekali dia menyembah Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dengan kedua orang tuanya. Hendaklah mereka itu berbakti dengan kedua-dua mereka. Tengok tuan-tuan, bermakna kita taat pada Allah dan Rasul selepas itu tuan-tuan dengan kedua orang tua kita. Allahu akbar. Hari ini orang tua kita dah tak ada. Dulu kita berbakti kepada kedua mereka. Jasa mereka tuan-tuan. Atas sebab tuan-tuan, ya, seorang anak murid kepada Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala alaihi. Ni tuan-tuan. Ya, Sufyan As-Sauri ni seorang ulama yang besar. Dia ditanya oleh seorang anak muridnya, wahai Tuan Imam,
Wahai tubuh, ya, apakah yang di saat manakah bagi seseorang anak itu untuk berdoa kepada kedua orang tuanya yang paling saat yang paling mulia sekali. Ini tuan-tuan. Saat mana? Tuan-tuan selalu doa pada mak ayah ni saat mana tuan-tuan? Lepas semayang? Okey, baik. Tetapi saat yang paling mulia sekali, yang paling afdal, saat mana? Maka dijawab oleh Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala alaihi, ya, pada setiap sembahyang 5 waktu, 1 hari 1 malam, pada ketiga mana? Pada saat kita membaca tahiyat akhir. Mana letaknya tahiyat akhir itu? Okey. Kita sembahyang fardu tuan-tuan, ya, sampai saat tahiyat yang terakhir, rakaat yang terakhir itu kita baca at-tahiyatul. Kemudian kita membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian selepas itu kita membaca salawat Ibrahimiyah, betul kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, salawat Ibrahimiyah nama dia. Selepas salawat Ibrahimiyah itu, kena ingat ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, satu doa yang Nabi tidak pernah meninggalkan doa yang berkenaan selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah ataupun Yasrib. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 doa ni ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Nabi tak pernah tinggalkan, ya, setiap sembahyang waktu 5 waktu, 1 hari 1 malam. Kata 5 doa, 4 doa permintaan Nabi. Sedangkan Nabi itu tuan-tuan seorang yang maksum. Ya, kunci pintu syurga di tangan Nabi. Tak ada seorang makhluk yang akan memasuki syurga melainkan akan didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca doa tu. Doa yang berbunyi tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku, ya Allah, daripada dicampakkan ke dalam api neraka jahannam, ya Allah. Allahu Akbar. Nabi tempat di syurga tuan-tuan. Tak ada seorang makhluk yang boleh masuk ke syurga melainkan pintu kunci, pintu syurga itu Nabi buka, Nabi masuk dulu. Kita lah tak pernah baca. Mana hebat betulkah amalan kita daripada amalan Rasulullah. Itu kan, ya. Banyak sungguh ke amalan kita tuan-tuan. Boleh menyandingi amalan Rasulullah, kita tak nak baca doa berkenaan. Nabi diriwayatkan hadis yang sahih, Nabi tak tinggalkan baca doa tu. Sedangkan tempat Nabi ni dalam syurga. Kita ni belum tentu khabar tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, kita ni layak ke masuk syurga tuan-tuan. Allah seperti kita layak tuan-tuan. Bukan tak nak, ya. Kena faham tu. Tak layak, tak nak lain. Dalam satu ungkapan, ya, syair kau, ya, yang dibaca, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i, dasar saya. Ilahi lastu lil firdaus si'ahla wala akwa. Wahai Tuhanku, aku ni, ya Allah, tak layak untuk memasuki akan syurga Engkau. Ada orang katakan tak nak syurga. Allah ilah. Tak layak, tak layak, tak nak lain. Kena faham tuan-tuan. Agak-agak ramalan kita ni layak ke masuk syurga tuan-tuan. Saya tak nak sendiri tuan-tuan. Allah. Tetapi walaupun tak layak sekalipun,
Setiap selepas sembahyang, lepas luar sembahyang kau minta syurga, jauhkan neraka. Sebab kita nak minta syurga ni bukan kerana amalan. Amalan tetap buat. Tapi kerana amalan saja belum tentu kita masuk syurga, tuan-tuan. Kita harapkan apa? Rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nak. Kalau amalan amat sedikit, tuan-tuan. Banyak mana kita bersedekah. Banyak mana sembahyang kita. Nabi tiap-tiap malam, tuan-tuan, tak pernah tinggal qiyam setiap malam. Kita Nabi satu hari tak tinggal 70 ke 100 kali Nabi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berapa kali jaga ni? Tuan-tuan, yang tu tak layak tu. Kena bezakan tak layak dengan tak nak. Beza. Bukan tak nak, tapi kita nilai diri kita sendiri memang tak layak. Oleh itu, tuan-tuan, ya, Nabi SAW walaupun kunci pintu syurga dekat atas dia, tak tinggalkan 4 doa ni. Yang pertama, mohon kepada Allah supaya dihindarkan daripada dihumbankan ke dalam api neraka. Yang kedua, bermohon kepada Allah supaya dihindarkan, dijauhkan azab di dalam alam kubur kita saat mana kita dimasukkan dalam liang lahat itu. Kita akan melalui alam barzah. Alam barzah ni satu alam yang kita tak boleh nak dengar, tak boleh lihat. Yang kita nampak tu jenazah abah kita, umat dalam lahat itu kan alam barzah. Itu alam syahadah dapat lihat. Alam barzah ni kita tak dengar lagi lah. Apabila 7 langkah kita melangkah selepas dia kubur bumi mak ayah kita, akan datanglah 2 orang malaikat. Nampak tak kita? Tak nampak. Kau nampak, tuan-tuan? La ilaha Muhammad Rasulullah. Masjid ni, tuan-tuan, dari sini sampai ke podehnya, pecah masjid ni orang datang. Kau nampaklah alam barzah tu. Malaikat tu datang, tuan-tuan, tanya marab buka. Masjid itu, tuan, melempah. Sampai mana? Sampai ke podeh rumah. Orang tahu masjid. Tak boleh haji dah. Dibodok, tuan-tuan. Dipokai. Jangan, tuan-tuan. Tak raya dah. Tapi tak nampak. Yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihindarkan fitnah saat kita masih hidup dan saat akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, mohon dihindarkan daripada fitnah Masihid Dajjal. Apa doa ni Nabi tak pernah tinggalkan. Oleh itu, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saat kita dah uzur umur 60, 70 ni, balikkan tak lancar, tak pernah baca selama ni, balik dan cari doa ni. Ada handphone. Tu guna handphone. Tuan-tuan, so cucu anak Google. Tuan cari sikit, longan, doa. Sebelum bagi salam tu ada satu doa yang Nabi tak pernah tinggal, 4 doa ni. Ada tempat saya mengajar, tuan-tuan, surau-surau di masjid, di petostat doa tu dia ditampal ke depan-depan, saf depan ke dinding-dinding ni. Ramai dah lancar, alhamdulillah. Ataupun kita tak lancar dah petostat tu, kita tampalkan topek sembahyang kita ke rumah kita, dalam bilik kita tu. Topek kita sembahyang ke rumah, tampalkan ke depan tu. Masa tahiyat akhir kita baca doa tu. InsyaAllah, kalau kita buat macam tu, tuan-tuan, tak sampai seminggu kita akan hafal doa berkenaan. Allahu Akbar, doa tu. Habis doa tu, tuan-tuan, di situ dah letaknya doa yang paling mustajab kepada kedua orang tua kita. Lepas doa yang 4 tu, Nabi suruh kita berdoa, Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, keampunlah dosa aku, ya Allah. Keampunkanlah dosa kedua orang tua aku, ya Allah. Kau kasihlah kedua-dua mereka. Seperti mana mereka mengasihi diri aku,
saat aku masih kecil lagi, ya Allah. Ni doa ni, jangan tinggalkan. Itulah tempat yang mustajab. Kata Sufyan As-Sawri rahimallahu ta'ala alaihi, untuk kita nak berdoakan kedua orang tua kita satu hari 5 kali. Sebab fardu 5 waktu satu hari satu malam. Kalau boleh tuan-tuan, bukan 5 kali itu saja. Ni tuan-tuan, kalau boleh kita buat. Saat kita sembahyang apa? Sembahyang duha. Kita buat qiyam, kita buat sembahyang qabliyah, ya. Qabliyah, ya, sebelum maghrib, selepas maghrib, apa-apa sembahyanglah. Solat tahiyatul masjid kita buat, tuan-tuan. Sebelum beri salam tu, baca doa tu dan doakan kedua orang tua tu sebelum kita memberi salam. Sebab pada pandangan saya, tuan-tuan, mak abah kita dulu kasih kat kita, tuan-tuan, sayang kat kita, bukan terbatas tempat letak. Anyway, setiap masa dan setiap tempat, tak kira tak terbatas. Ya, terberak kita, tuan-tuan, terkoncin kita pukul 7 malam terus mayang ni. Dan tak enak pagi esok pun tukar. Ya. Tak. Nak nanti kita masuk kocik dulu, tuan-tuan, pukul 12 tengah malam. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Lantaklah pagi esok beri tak. Disengketlah kain baju kat mak ni, tuan-tuan, ya. Beri tetek kat anak. Tengah malam tu. Padahal ni sakit kepala nak tidur, tak. Mak sanggup bersusu saat itu juga. Allahu Akbar. Oleh itu, tuan-tuan, takkan kita nak limitkan. Ya, nak 5 waktu saya, 5 waktu tu wajib kita buat. Dan setiap kita semayang sunat apa sekalipun, kita doakan kedua orang tua kita. Oleh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak ruang, sahabat itu tanya kepada Nabi, untuk aku nak buat baik kepada orang tua aku setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, "Na'am, ya," kata Nabi. Masih ada ruang kepada diri kamu, kata Nabi, kepada sahabat yang berkenaan, untuk membuat kebaikan kepada orang tua itu. Walaupun orang tuanya itu telah wafat ataupun telah meninggal dunia. Apakah amalan-amalan yang berkenaan? Jawab baginda, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Wa inqazu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Apa kata Rasulullah? Ya, boleh. Yang pertama kata Rasulullah, mendoakan dan meminta keampunan kepada Allah untuk kedua-duanya. Doakan. Dah sambil kita doa je, tuan-tuan, kita mohon keampunan kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, ke tempatkanlah kedua-dua orang tua aku, ya Allah, ruhnya di kalangan orang-orang yang salih, dan keampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Sampai tak doa tak sampai ni, tuan-tuan, saat-saat Rajab Syakban ni, tuan-tuan, ya. Hari Jumaat esok, malam Jumaat malam Sabtu tu, tuan-tuan. Ya, hari Sabtu pagi tu, malam tu, pagi Sabtu tu, tengah hari Sabtu, malam Ahad, tengah hari Ahad. Tuan-tuan tengok kat taman-taman, tuan-tuan. Kat kampung begitu juga. Orang buat apa? Orang buat tahlil arwah. Buat amalan yang baik. Ni tuan-tuan, ya. Yang katakan itu Nabi, ya memang Nabi tak buat. Tetapi amalan itu, tuan-tuan, yang kita lakukan itu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, tuan-tuan. Sebab kita nak panggil orang sekadar untuk makan, mak kita datang makan rumah aku. Tak serokah makan. Serokah niat apa? Pahala dia. Sampai insya-Allah tak mahu datang dah. Sebab ajak makan dah, majana dah. Majana nak nasi. Tapi sebelum kita makan dan apa? Ada kita buat tahlil. Kita baca, kadang-kadang baca Yasin, baca Al-Quran. Sebab lepas kita masa doa tu, kita baca Allahumma ja'al
wa taqabbal sawaba ma qara'nahu wa ma khallalnahu minal Qur'anil azim. Tu kita baca doa. Ya Allah, Tuhanku, kau timulah, kau jadikanlah apa-apa yang aku baca ni, ya ayat-ayat Al-Quran, ya Yasin ke apa ke, tahlil aku ke, kepada apa? Kepada kedua orang tua aku dan kepada mereka-mereka yang kita niatkan, ya, masa kita berhimpun tadi, siapa kita niatkan. Sampai tak? Insya-Allah. Sampai. Kalau doa anak kepada kedua orang tua, tuan-tuan, jumhur di kalangan para ulama, doa itu sampai. Tuan-tuan, ya, kedua orang anak, tetapi kepada orang lain kita kena, ya, mohon kepada Allah Taala, Allahumma ja'al, Allah jadikanlah baik. Siapa roh dia? Di kalangan kaum kadang-kadang kita tak sebut, dia tak dapat nak sebut nama semua, tuan-tuan. Letih. Di kalangan kaum karabah aku ke, kawan-kawan aku ke, guru-guru aku ke, di kalangan orang yang menuaka kampung ini ke, sepupu-sepupu aku ke, sampai nak insya-Allah, doakan mereka. Di samping memohon istighfar kepada mereka. Ya Allah, Tuhan, kau ampunlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Itu sebab, tuan-tuan, di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah kita, tuan-tuan, yang telah wafat ni, tuan-tuan, dan di kalangan kawan-kawan kita, adik-beradik kita, tuan-tuan, ya, mereka dah wafat, kita kirimkan pahala kepada mereka. Ini, tuan-tuan, ya, doa-doa anak yang soleh kepada kedua orang tua tu, ya, maka kedudukan mereka ini dalam alam barzah, dalam syurga sentiasa meningkat. Sampai mak ayah kita ni, tuan-tuan, diceritakan dalam hadis Nabi, mak ayah kita, macam mana ya dia macam ni? Sebenarnya aku rasa amalan aku tak banyak, sedikit je, tapi kedudukan tinggi-tinggi. Satu hari bertambah nikmat. Maka Nabi SAW dan para malaikat, inilah, ya, inilah doa-doa yang dititipkan, yang dikirimkan kepada, ya, daripada anak-anak engkau ataupun siapa saja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang berdoa dan memohon keampunan kepada engkau. Allahu akbar. Itu sebab kita kena rajin, tuan-tuan. Ya, di muka bumi terajin doa mak bapak kita. Rajin doakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat taulan kita, tuan-tuan. Kita berharap pula kepada Allah Ta'ala saat kita dimatikan nanti, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan ada di kalangan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang soleh, yang solehah, akan mendoakan diri kita pula. Dan di samping itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan wasiat dia. Ini tuan, ya. Nak berbakti kepada mak ayah kita telah meninggal dunia, laksanakan wasiat dia. Yang pesan dia. Kalau dia wafat. Bukan sedia kata benda, tuan-tuan, ya. Ada tak, ya, ayah kita pesan, mak kita pesan, mak, kau anak yang tua. Esok kalau kau abah mak mati besok, kau kena ingat tanah yang ujung kampung nah, sekat tu kau kena ingat. Amak wasiat, jangan siapa-siapa ambil, berikan kepada adik kau yang bangsu tu. Boleh ke sana kan? Boleh, tuan-tuan? Boleh tak? Jawab dah. Boleh? Tak boleh. Ya tak boleh, ya. Sebab adik kita tu adalah dalam senarai waris yang akan mendapat faraid daripada kematian kedua orang tu, termasuklah diri kita. Kalau wasiat dia dapat, faraid dia dapat, ambil dia pula, siapa yang tinggal? Kena faham. Wasiat ni tak boleh kepada waris. Yang sewasiat di sini maksudnya tinggalkan pesan. Kena faham, tuan-tuan, ya? Wasiat tak boleh pada waris. Kena pergi kita hebahkan semasa kita hidup. Hidup, hebahkan, tuan-tuan, ya? Itu tak jadi masalah. Tapi wasiat tak boleh waris ambil. Duit banyak di bank. Ataupun ketinggalkan wasiat. Abah kalau mati besok, ya, gota-gota abah ni jangan kau beri kat elong kau.
Dia tak berguna. Abah sakit, abah susah, dia balik pun tak kat kampung. Dia mak pun tak telefon ni 10 tahun tak balik dah. Mana wata mak abah ni, kalau abah meninggal maknanya jangan kau beli 1 sen, abah tak halalkan kau. Boleh tak ikut pasal ayah tu? Tak boleh. Apabila dia mati automatik, yang berikan hukum anak terdapat tetap adalah Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menegah, walaupun ayah sendiri, walaupun anak tu kau benci sekalipun, tak boleh. Siapa yang ikut tuan-tuan, kau makanlah kotor tu, makan daripada bara api neraka, dia ikut cakap ayah lu, kau tak dapat. Ada surat agreement, tak boleh ikut. Jangan tu sebab tuan-tuan nak buat tu kena bertanya. Banyak cerita tuan-tuan. Ya, itu di antaranya. Wasiat contoh, mak. Sebab kita nak mati ni tuan-tuan. Ya, sebelum kita mati kita kena wasiat. Ni tuan-tuan ya. Wasiat mak kalau abah mati besok, ya. Sebelum dikapankan dengan kain kapan 3 helai itu, tolong pakaikan baju jubah abah. Abah suruh pergi masjid, sudah jubah hijau. Abah sayang betul jubah tu. Tolong pakaikan. Sebab supaya pemandi orang meninggal dunia. Sebelum nak kapankan jenazah itu, tanya warisnya, ada tak baju-baju yang abah kau sayang? Walaupun tak ada wasiat sekalipun kat kau, nak dipakaikan dulu. Sunat hukum dia. Nabi berbuat demikian. Pakai yang sayang. Pergi masjid pakai tu. Jangan baju lain pula. Baju apa? Baju MU, Manchester United atau JDT. Ada baju pula di baju MU tu kan. Baju JDT. Dia suka JDT. Ya pakai baju bola. Takkan abah kau ni bola lah kan. Baju tu janganlah pakai ya, di fitnah kat orang. Sampai dalam kubur pun kau pakai abah kau baju JDT juga. Abah kan nak main bola. Baju-baju kau masjid, baju Melayu pakai tu. Perempuan begitu juga. Celekong ni dia suka. Pakaian dulu. Sunat hukumnya. Oleh itu tuan-tuan, ya, anak tu wajib ikut. Kalau abah meninggal kau lah abah nak daripada A sampai Z, kau semahyangkan abah, tangkin abah. Tu wasiat wajib anak itu ikut. Tinggalkan wasiat. Ya itu. Yang kemudian ya cara nak berbakti pada orang tua, Nabi kata wasilatur rahimi. Sambung silaturahim mereka dan memuliakan teman-teman mereka. Ayah kita tuan-tuan ada adik-beradik dia. Ada pak-pak saudara, ada ibu-ibu saudara, ada sepupu-sepupu dan abah mak kita dah meninggal dah. Cara nak menyambung hubungan kita dengan emak dan ayah kita, hubungi mereka, jalinkan silaturahim dengan orang-orang yang baik dengan ibu ayah kita waktu kita hidup dulu. Kadang mak abah kita ni tuan-tuan kalau dua orang kat kampung dia sihat lagi tuan-tuan, ataupun seorang lah dia sihat lagi, mak dah meninggal, abah dah kat kampung. Kadang abah dah meninggal, mak dah kat kampung. Dia nak pergi mahanak tuan-tuan, candahan kita duduk taman ni kan, mampu tu nak dia. Kalau pergi pun sehari 2 ya. Hari yang kedua petang nak balik dah. Tak payah hantar abah, tak payah hantar dan medisi lah kata. Ada risau kita, tahu dah tuan. Saya tahu ayah dulu. Tahu dah. Dia tak tahu. Dia sebab dia ada kawan-kawan mengetai dia. Mak kita betul juga. Dia ada kawan-kawan membawang dia waktu petang. Ni kejan. Dia sayang itik dia, sayang ayam dia. Sayang itik ansau dia. Kat rumah tu, alaman tu. Rumah kecil tu kan, dia sayang nak tinggalkan. Oleh itu apabila dia wafat, tuan-tuan, dia ada kawan-kawan waktu petang dan pergi buat kerja, dia membawa jumpa kawan-kawan ni bincang-bincang semangat, meninggal mak ayah kita. Kita hubungkan silaturahim dengan jiran-jiran dekat-dekat rumah tu. Kita ziarahi mereka. Sambil ziarah tu tuan-tuan, itu ulurlah sikit. Duit ke RM5 ke, niatkan pahala supaya mengalir kepada kedua orang tua ini. Amalan ya
yang amat mulia, terutama sekali di bulan Sya'ban yang sedang kita lalui. Kadang-kadang kita sibuk dengan amalan-amalan rohani kita, tuan-tuan. Sembahyang kita, puasa ke, sedekah tak ingat tahajud, Al-Quran terbaca hari-hari. Sedangkan mak ayah kita masih hidup, terutama sekali. Kita lupa mereka. Bila dah pergi, ya Ustaz, jangan. Ni saat yang paling yang cukup hebat, yang cukup mulia. Ziarahi mereka. Jangan tinggal jauh, pergi ziarahi mereka. Kalau mereka ni tuan-tuan dah uzur sekalipun, pakai pampers sekalipun tuan-tuan, kita ikut jaga dia sekalipun. Rajab, Sya'ban, kalau sampai Ramadan, beri gelaran 3 bulan ni, dia nak jaga. Allah, itu satu cara untuk paling mudah untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, ya, di samping amalan-amalan yang lain kita perbanyakkan. Saat mana kita berada di bulan Sya'ban, di penghujung ni tuan-tuan, nak bertemu dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mendapat manfaat akan apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Mana yang baik daripada Allah, yang kurang baik terkasar bahasa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.